Di akhir zaman ini, kejahatan bermaharajalela, kerosakan dan kemungkaran terlihat di mana-mana. Lebih dahsyat lagi, kerosakan dan kemungkaran di luar sana perlahan-lahan menyelinap masuk ke rumah-rumah kita. Perlahan-lahan ia menakluki jiwa dan hati kita. Ya Allah, bantu aku mengenalnya sebelum ia menular masuk ke dalam keluarga dan diriku sendiri. Ya Allah, bantu hamba-Mu ini, Ya Allah. Mereka juga nak raih cinta, mereka juga nak raih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci-Mu ya Allah, kami ini tidak memiliki apa-apa ilmu melainkan sekadar yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memiliki segala ilmu pengetahuan, dan Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada pertemuan kali ini Allah masih izinkan kepada kita untuk sama-sama kita menelusuri ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah. Masih lagi di ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Kita sedang berada dalam perbincangan bahagian yang kedua, iaitu Allah memberikan kepada kita gambaran orang-orang yang perlu kita jauhi daripada sikap dan sifat seperti mereka yang mengundang bala dan bencana daripada Allah. Dan bencana yang paling besar adalah apabila Allah mencabut petunjuk daripada kehidupan mereka. Dua golongan ini yang telah menerima bencana hilangnya petunjuk dan iman dalam diri mereka, yang mana satu golongan disebut sebagai al-maghdubi alaihim, iaitu orang-orang yang telah mendapat murka dan benci Allah. Dan antara sifat-sifat yang menyebabkan kebencian Allah, yang pertama, tahu benda yang benar tetapi menentang kebenaran. Perasaan dengki, iri hati telah menguasai diri sehingga mereka sanggup menggadaikan kehormatan diri dan keimanan mereka. Dan mereka ini dipelopori. Pelopornya adalah tidak lain tak bukan kaum Yahudi. Cara fikir Yahudi, cara fikir yang mana merasakan diri mereka hebat sehingga kan mereka boleh menolak dan menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang kedua adalah golongan mereka yang tersesat dalam kehidupan kerana mereka nak cari satu hala tuju yang pengakhiran yang baik. Mereka juga nak raih cinta, mereka juga nak raih bahagia, tetapi malangnya mereka teraba-raba dalam kehidupan tanpa kaedah yang betul, tanpa ilmu yang benar. Akhirnya mereka bersangka-sangka terhadap apa yang telah mereka lakukan, walhal mereka tahu adanya petunjuk Allah yang perlu mereka ikuti, tetapi kerana mereka sudah selesa dengan kehidupan
ataupun amalan mereka yang telah mereka amalkan, kepercayaan yang telah mereka pegang, akhirnya mereka sanggup menipu diri mereka sendiri bahawa mereka tidak tahu, tetapi mereka kononnya tahu. Pada siri kali ini, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincangkan berkenaan dengan al-maghdubi alaihim, karakter perosak. Tuan-tuan dan puan, cuba bayangkan kalau kita jumpa seorang, ataupun contohlah, bukan kita lah, seseorang ini dia ada jiran, dan jiran ini entah kenapa setiap hari ada sahaja barang kita yang dirosakkan, ada sahaja perkara-perkara yang kita nampak dia sedang merosakkan sesuatu. Tong sampah ditendangnya, dipecah-pecahkannya, kereta jiran-jiran yang lain dicala-calakannya, malam-malamnya dibuat bising, bingit dan sebagainya. Bahkan seakan-akan ada-ada saja apa yang dia nak buat untuk mengganggu kehidupan orang lain. Apa perasaan kita terhadapnya? Apa perasaan jiran-jiran terhadap jiran yang begini? Sudah tentu kebencian yang akan timbul. Kadang-kadang kita dah susun satu-satu benda, tiba-tiba dia selerakkan semula. Apa perasaan kita? Ini sudah tentu datang perasaan tidak suka kepada karakter tersebut. Dan apa yang dibincangkan pada hari ini, karakter Yahudi, iaitu golongan yang dibenci oleh Allah. Sememangnya mereka ini adalah golongan yang merosakkan sesuatu yang telah baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang dibenci oleh Allah, al-maghdubi alaihim, ini adalah mereka yang punyai pengaruh dan cara fikir Yahudi. Bagaimana pengaruh dan cara fikir Yahudi? Pengaruh dan cara fikir Yahudi ini adalah mereka mendominasi kejahatan. Cara fikir, apa yang mereka bertindak, semua berdasarkan kepada garis-garis atau petunjuk-petunjuk kejahatan yang nak merosakkan. Yang pertama, mereka ini tahu benda betul, tetapi mereka tolak kebenaran kerana ada kepentingan yang lain dan juga kesombongan diri yang merasakan mereka lah yang paling baik. Walaupun datang petunjuk untuk mereka ubah, tetapi mereka tetap berdegil, sehingga kan mereka merosakkan pula petunjuk ataupun pesanan-pesanan yang baik itu tadi. Golongan Yahudi ini juga, golongan Yahudi yang disebutkan oleh Allah sebagai al-maghdubi alaihim ini, yang keduanya adalah mereka tidak boleh mendengar elemen-elemen kebenaran, pantang mereka dengar kebaikan. Tak boleh mereka dengar kebaikan, melainkan mereka akan cuba untuk merosakkan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali sebutkan di dalam Al-Quran, dimulakan dengan ciri-ciri yang disebut dalam surah Al-Fatihah ini, supaya kita kenal betul, supaya kita kenal betul-betul siapakah Yahudi dan apakah karakter mereka. Sepanjang garis masa kehidupan, cara fikir Yahudi ini tak lain tak bukan, mereka akan menimbulkan kerosakan, mereka akan menimbulkan huru-hara, mereka akan menimbulkan kacau bilau kepada kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi, mereka sangat membenci kebenaran, dan buktinya mereka di dalam sejarah telah pun membunuh para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah pun direncanakan untuk dimusnahkan oleh kaum ini. Siapakah kaum ini? Kaum Yahudi. Sifat-sifat Yahudi ini adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Secara naluri manusia tak suka kepada kerosakan, namun golongan ini mereka mempelopori kerosakan, bahkan merancang untuk merosakkan perkara-perkara yang baik. Sebab itu dalam kehidupan, dalam
sejarah telah banyak sistem-sistem yang dirosakkan oleh mereka. Antara lain sebagai contohnya, apabila Allah mengharamkan riba, mereka memperkenalkan riba untuk mengaut keuntungan-keuntungan dalam bentuk yang tidak betul sehingga menindas orang lain. Sistem yang telah betul dirosakkan oleh mereka, bahkan mereka menampakkan sistem yang mereka bawa ini adalah sangat indah. Sebab itu apabila Islam datang membawa kebenaran, membatalkan sistem-sistem jahiliyah, maka antara pelopor yang menentangnya adalah golongan-golongan Yahudi laknatullah. Bahkan sepanjang zaman sehingga akhir zaman, cara fikir Yahudi ini terus akan merosakkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam kehidupan manusia ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala membenci mereka kerana mereka tahu benda yang betul tetapi mereka menentang, bahkan mereka merosakkan. Maka daripada ayat yang kita bincangkan ini, al-maghdubi alaihim, orang yang engkau murkai, kita minta Allah tidak tunjukkan kita ataupun lorongkan kita untuk jadi orang-orang yang dimurkai. Apa yang Allah nak kita buat? Maka yang pertama, Allah nak kita kenal betul-betul golongan Yahudi. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus dalam sifat-sifat tersebut. Allah nak kita kenal betul-betul siapakah Yahudi ini dan siapakah yang menjadi proksi mereka, iaitu yang menurut mereka bersifat seperti mereka. Sebab Yahudi yang kita maksudkan ini bukan semata-mata kerana ras ataupun bangsa itu. Bukan soal bangsa Yahudi itu yang kita nak ceritakan, tetapi karakter kepada Yahudi itu sendiri adalah karakter yang dimurkai oleh Allah. Siapa sahaja yang ada sifat-sifat Yahudi dalam diri mereka, maka selagi itulah mereka dimurkai oleh Allah. Dan Allah nak kita kenal betul-betul pelopornya, contohnya, sampelnya adalah daripada golongan Yahudi, kerana mereka telah pun turun-temurun membuktikan kederhakaan mereka kepada Allah, walaupun mereka diturunkan ataupun dihantar para nabi dan rasul, diturunkan kitab-kitab, dan mereka merasakan mereka sendiri adalah orang yang mulia di sisi Allah. Tetapi apabila kebenaran datang setelah mereka menyeleweng, mereka menentang, bahkan nak merosakkan kebenaran tersebut, iaitu agama Islam. Mereka nak menutup cahaya Islam. Mereka nak menutup kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariat yang betul, dan mereka nak meneruskan penyelewengan walaupun mereka tahu mereka menyeleweng. Maka jangan sekali-kali terpengaruh dengan sikap dan sifat Yahudi ini. Kita takut nanti tanpa kita sedar kita telah menjerumuskan diri kita kepada kehinaan dan lembah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contohnya yang paling mudah, kita tahu solat itu adalah wajib. Kita tahu solat wajib, tetapi kita menentang dan benci kepada orang-orang yang solat. Contohnya, tengok saja orang nak pergi ke masjid menyampah. Contohnya, tengok saja orang nak buat kebaikan rasa tak suka, dan kita memang tak suka kebaikan, maka dalam diri itu perlu dibuang sifat-sifat tersebut. Bahkan ketika mana datang nasihat kepada kita supaya menunaikan solat, kita lawan lagi orang yang memberi nasihat tadi dengan berbagai-bagai alasan. Maka ini hati-hati, ciri-ciri al-maghdubi alaihim yang perlu kita buang segera daripada kehidupan kita. Maka apa yang perlu saya praktiskan, yang saya perlu bermohon agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan saya daripada sifat-sifat perosak ini. Sifat yang tak suka tengok benda yang baik nak dirosakkan, tengok orang buat kebaikan, kebajikan nak ditahan ataupun nak dihalang, ataupun tengok saja usaha-usaha untuk
memberikan kebaikan kepada manusia, maka macam-macam ejekan yang diberikan kepada mereka. Maka jangan sekali-kali ada sifat-sifat ini, sifat-sifat perosak. Bahkan kita kena hidupkan sifat kebaikan untuk disebarkan kepada orang lain. Kita perlu jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kita perlu menjadi orang yang sentiasa menyebarkan kesejahteraan kepada orang lain. Dan yang kedua, apa yang saya perlu praktiskan juga, saya perlu menjadi orang yang sangat benci kepada kerosakan. Sangat benci kepada kerosakan. Sehingga kan kebencian itu datang sepenuh hati kita. Setiap kali kita tengok perkara yang tidak betul di depan mata kita, tidak kira sama ada ia adalah kenalan kita ataupun bukan kenalan kita, tetapi kerosakan tetap kerosakan, maka kita tak suka. Dan tandanya adalah apabila ia berlaku dalam keluarga kita, maka kita tidak akan tidur lena, melainkan kita telah berusaha untuk memperbetulkannya. Kita tak akan biarkan, sebab kita tahu benda itu benda yang salah, kita tahu benda ini benda yang tak betul, maka kita akan berusaha pelbagai cara untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, kerana kita tahu benda yang betul dan kita tidak menyembunyikannya. Sebagai contoh, apabila kita lihat maksiat, kita tak suka, kita benci. Dan maksiat ni kadang-kadang tanpa kita sedar pun dia berlaku. Sebagai contoh di office, dalam kalangan rakan-rakan sejawat, kadang-kadang sambil kita buat urusan kerja di pejabat, keluar cerita-cerita yang tak patut tentang orang lain, mengumpat, cerita tentang keburukan orang. Dan tanda kita berusaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan sifat al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah ini, adalah apabila kita cuba menghindari diri kita daripada terlibat sama dengan umpatan kepada orang lain tersebut, ataupun kita cuba untuk tukar perbualan kepada topik yang lain, tajuk yang lain, sehingga cerita tentang keburukan orang lain tadi terhenti disebabkan kita. Ini tandanya kita tak suka benda yang jahat. Ataupun melihat kezaliman, walaupun yang menzalimi itu rakan kita sendiri, kenalan kita sendiri, tetapi kita akan berusaha untuk menentang kezaliman tersebut dengan cara yang paling baik. Mungkin dengan cara nasihat, mungkin dengan cara-cara yang lain yang penuh berhikmah, yang kita fikirkan sesuai dengan caranya dan matlamatnya. Maka tanda orang yang diselamatkan oleh Allah daripada mempunyai ciri-ciri al-maghdubi alaihim adalah mereka yang menghentikan kezaliman, tak boleh merasa selesa dalam hidup bersama dengan orang-orang yang dizalimi, minta maaf, bersama orang-orang yang zalim. Dan selain daripada itu, kita juga benci melihat kerosakan-kerosakan. Allah nak kita rasa betul-betul bencinya apabila berlaku kerosakan di depan mata kita. Maka inilah perkara yang perlu kita dapat, perlu kita mohon kepada Allah, agar Allah kurniakan kepada kita jiwa yang benar-benar lunak dan lembut, untuk kita jauhi daripada sifat al-maghdubi alaihim, iaitu golongan mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentulah golongan ini juga tercabut daripada petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Kezaliman yang mereka lakukan menyebabkan mereka tertutup hati mereka. Mereka bertambah zalim dan bertambah zalim. Kerosakan yang mereka lakukan dalam hidup mereka sehingga tertutupnya hidayah petunjuk Allah, menyebabkan kerosakan demi kerosakan yang mereka lakukan. Bahkan mereka merasakan kerosakan yang mereka buat itu adalah perkara yang baik pada sisi mereka. Ini satu penyakit yang sangat-sangat merosakkan diri kita, apabila kita rasakan bahawa kita buat kerosakan dengan niat untuk buat kebaikan, ataupun merasakan apa yang dia buat itu adalah baik. Dan inilah sifat-sifat Yahudi
yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ketika mana Allah menyatakan mereka apabila dikatakan janganlah mereka lakukan kerosakan, la tufsidu fil ard, janganlah melakukan kerosakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata kami bukan nak buat kerosakan, kami nak memperbaiki. Walaupun dalam masa sama seluruh manusia melihat kerosakan yang mereka buat. Mereka telah pun mati daripada rasa yang sebenar. Mereka sudah pun mati daripada kewarasan yang sebenar, hasil daripada kerosakan yang mereka lakukan tanpa henti. Maka Allah nak kita jauhi diri kita daripada sifat-sifat ini. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu dulu. Aku qauli hadza, nastaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, dah episod 22 dah. Topiknya karakter perosak. Dan dalam topik ini tuan-tuan, Ustaz Ashraf dah terangkan pada kita bagaimana karakter-karakter yang merosakkan kat luar sana, yang mungkin ada di sekitar kita ataupun dalam diri kita, yang perlu kita buang sama-sama tuan-tuan. So apa dia? Pengaruh cara fikir Yahudi yang telah mendominasi kejahatan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Iaitu yang pertama, mereka ni tahu benda tu betul, tetapi mereka tolak kerana ada kepentingan dan kerana sombongnya diri mereka. Yang kedua, kerana bencinya mereka, benci pada kebenaran. So tak suka pada kebenaran, mereka bunuh para nabi, mereka bunuh orang beriman yang ikut nabi dan sebagainya kerana mereka benci pada kebenaran. Dan yang ketiga, karakter perosak ini mereka merosakkan sistem yang betul. Mereka memperkenalkan sistem yang rosak kepada manusia lain, contohnya memperkenalkan sistem riba dan sebagainya. Jadi, apa yang Allah nak saya buat daripada ayat ini? Allah nak saya dan kita semua tuan-tuan kenal golongan Yahudi dan ciri-ciri manusia yang dimurkai oleh Allah supaya kita semua tidak terpengaruh dengan sikap mereka. Jadi apa yang saya perlu praktiskan mulai hari ini? Daripada perkongsian Ustaz Ashraf tadi tuan-tuan, kita semua perlu bermohon agar Allah menjauhkan diri saya dan kita semua daripada sifat-sifat perosak dan menjadi orang yang bencikan kerosakan dengan sepenuh hati. Maksudnya apa? Kita kena benci melihat maksiat, kita kena benci melihat kezaliman, kita kena benci melihat kerosakan yang berlaku di luar sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, janganlah kita terpengaruh dengan karakter perosak ini dan semoga kita terpelihara daripadanya, insya-Allah. Iyaka hanya padamu.